Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kali ini saya ingin membicarakan tentang Kelantan dari zaman ke zaman. Kelantan dari zaman ke zaman. Alhamdulillah, saya akan membaca tentang sejarah negeri Kelantan dari zaman ke zaman. Saya petik dari buku ini yang disusun oleh Muhammad Hasan Khal'i Haji Awang. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama belajar mengkaji sejarah negeri Kelantan. Kata Kelantan, kata apa ni? Cerita negeri Kelantan. Negeri Kelantan dan pendudukannya. Ini sejarah negeri Kelantan. Sejarah negeri Kelantan kita lah. Okey, negeri Kelantan ni, adapun negeri Kelantan ialah sebuah negeri Melayu. Adapun negeri Kelantan ini adalah sebuah negeri Melayu. Negeri Melayu yang letaknya di sebelah pantai timur semenanjung Tanah Melayu, Malaysia Barat sekarang. Itu bahasa lama Malaysia lah. Luas buminya 5,713 persegi batu. Penduduknya terdiri dari berbagai bangsa dan kebanyakannya bangsa Melayu. Jumlah umum penduduknya seramai 665,711 orang mengikut banci tahun 1966. Banci tahun 66. 80 tahun dulu, lebih kurang. Sekarang tak tahu berapa lah. Kena cari banci sendirilah. Tahun 2021. Negeri Kelantan ni ramai didiami. Negeri Kelantan didiami manusia 2,000 tahun sebelum Masihi. Sebenarnya lama dah duduk di negeri Kelantan ni. Manusia duduk di negeri Kelantan lebih kurang 2,000 tahun dulu. Atau 3,000 tahun dahulu sebelum Masihi lagi. Hakikat kenyataan ini adalah berdasarkan penyiasatan yang dibuat oleh rombongan yang diketuai oleh Dr. GDG Sibeking dalam tahun 1953 di kawasan Gua Cha, daerah Nenggiri, jajahan Ulu Kelantan. Itu fakta kajian sejarah, bukan main-main sebut aja. Ada fakta sejarah ni. Setelah digali, maka didapati ada rangka-rangka tengkorak dan tulang-tulang manusia serta lain-lain alat yang berupa senjata. Ahli penyiasat yang telah menganalisakan rangka-rangka tengkorak, tulang dan lain-lain itu, alat yang didapati itu, berpendapat bahawa rangka tengkorak, tulang dan lain-lain adalah alat yang telah berumur antara 2,000 atau 3,000 tahun sebelum Masihi. Kelantan ni ada manusia sejak 2,300 tahun dulu lagi. Negeri Kelantan telah berkerajaan pada tahun 1181 Masihi. Kelantan sebenarnya dah mula ada kerajaan. Ikut kajiannya, menurut ahli sejarah, negeri Kelantan telah mempunyai kerajaan yang memerintah pada tahun 577 Hijrah. 500 tahun selepas hijrah Nabi ke Madinah. Bersamaan dengan 1181 Masihi. Tahun 1181 Masihi lagi dah ada kerajaan di negeri Kelantan ini. Pendapat ahli-ahli sejarah yang berdasarkan bukti daripada sejenis mata wang perbelanjaan negeri yang diperbuat daripada emas yang didapati daripada bekas tapak kota Istana Kota Labu yang bertulis Al-Julus Kelantan berapa tu? 577. Iaitu tahun Masihi. Al-Julus Kelantan Khomsi Mi'ah Sab'at wa Sab'in. Itu bahasa Arab dia.
Dan sebelahnya tertulis, sebelah lagi duit tadi, pitih tadi, tertulis Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil. Itu bukti negeri Kelantan telah diperintah dan ada pitih, ada duit shilling. Ahli-ahli sejarah telah mengatakan pula bahawa negeri Kelantan telah diperintah oleh Sultan Mansur Shah pada tahun 1411. Kelantan pernah di bawah kerajaan Melaka, Sultan Mansur Shah, 1411. Dan kota istana Kubang Labu yang terletak di sebelah barat Jalan Pekeliling di Pasir Pekan telah didirikan oleh Tuan Sulong Putra Datuk Pengkalan Tua Patani pada tahun 1702 Masihi. Istana lama. Berdasarkan hakikat ini, nyatalah negeri Kelantan telah mempunyai sebuah kerajaan yang teratur pada zaman itu, iaitu 291 tahun sebelum Sultan Mansur Shah memerintah Kelantan dan 521 tahun sebelum kota istana Kubang Labu didirikan oleh Tuan Sulong, di mana tempat mata wang emas itu dijumpai. Asal keturunan pemerintah Kelantan. Kita tengok sikit ya, asal raja-raja negeri Kelantan. Seorang putera Raja Bugis Sulawesi, Indonesia, bernama Andi Fakih Ali telah berangkat ke negeri Johor pada tahun 1633 Masihi. Beliau dikenali dengan nama Andi Ali, bererti Andi di dalam bahasa Bugis. Raden atau tuanku. Andi ya. Bahasa Bugis dia yang bermaksud Raden atau tuanku. Dari Johor, dari Indonesia ni. Andi Fakih Ali telah berkahwin dengan Wan Teja Puteri Laksamana Johor dan tinggal di negeri Johor hingga tahun 1640 Masihi. Kemudian dia Andi atau Andik Fakih Ali ini bersama Wan Teja, isterinya, telah berangkat ke Fatani. Mereka pergi ke Fatani, Siam tu. Fatani pada tahun 1640 Masihi. Di Fatani, beliau berkahwin pula dengan isterinya yang kedua bernama Cik Dewi Puteri Datuk Seri Biji Diraja Fatani. Daripada isterinya yang kedua itu, beliau telah beroleh seorang putera bernama Wan Daim yang kemudiannya bergelar Datuk Pengkalan Tua Fatani. Datuk Pengkalan Tua Fatani pada suatu ketika telah menjadi pemangku Raja Fatani setelah mangkatnya Raja Fatani dan terputus zuriatnya yang dapat mewarisi tahta kerajaan Fatani. Datuk Pengkalan Tua Fatani telah beroleh dua orang putera. Yang pertama bernama Tuan Sulong dan yang kedua bernama Tuan Besar yang dikenal dengan nama Long Bahar. Kata-kata Long berasal dari Long dalam bahasa Siam berarti raja. Long ni maknanya raja. Negeri Kelantan pada tahun 1686 Masihi diperintah oleh baginda dan Raja Umar yang bersemayam di Jambal di dalam daerah Sering. Baginda adalah menjadi sahabat korek kepada Datuk Pengkalan Tua Fatani. Itu di silsilah Raja Jambal. Raja Jambal. Datuk Pengkalan Tua Fatani telah menghantar surat kepada baginda Raja Umar yang memerintah Kelantan. Dan surat itu dibawa oleh dua orang puteranya, Tuan Sulong dan Tuan Bahar untuk menghadap baginda di Kelantan. Dan di dalam surat itu, Datuk Pengkalan Tua Fatani menyatakan bahawa kedua-dua orang puteranya ingin bernaung di bawah baginda Raja Umar. Kedatangan kedua-dua orang putera sahabat koreknya itu telah diterima oleh baginda Raja Umar dengan segala sukacitanya dan menitahkan kedua-dua putera itu tinggal bersama-sama baginda di Jambal. Tingkah laku dan sopan santun Tuan Sulong dan Long Bahar selama berada di negeri Kelantan
amatlah menarik hati baginda hingga menimbulkan cita-cita baginda supaya kedua-dua putera sahabatnya itu kekal tinggal di Kelantan. Untuk melaksanakan maksud yang mulia ini, baginda lalu mengahwinkan Tuan Sulong dengan anak orang besar baginda yang bernama Penghulu Hitam. Kampung Laut, Penghulu Hitam, Kampung Laut, dan mengahwinkan Long Bahar dengan puteri baginda sendiri bernama Raja Pah. Dari perkahwinan itu, Tuan Sulong telah beroleh dua orang putera. Yang pertama bernama Long Pendek dan yang kedua bernama Long Muhammad. Dan Long Bahar telah beroleh seorang putera bernama Long Sulaiman. Itu ceritanya. Apabila Tuan Sulong dan Long Bahar masing-masing punya anak dan isteri, baginda Raja Umar telah menitahkan supaya kedua-duanya masing-masing membangunkan istana untuk tempat kediaman mereka. Pada tahun 1702 Masihi, Tuan Sulong telah membangunkan kota istana Kubang Labu dan Long Bahar telah membangun istana di Seneng, sebuah kampung dekat Kedai Lalat. Di kampung Seneng, bukan Sering, Seneng. Setelah istana itu siap dibina, maka kedua-dua orang putera itu pun berangkatlah bersama keluarganya masing-masing tinggal di istana itu. Tuan Sulong tinggal di istana Kubang Labu dan Long Bahar tinggal di istana Seneng. Baginda Raja Umar telah memerintah negeri Kelantan dengan aman damai. Di samping zaman pemerintahannya, tiada sebarang permusuhan dan pergaduhan yang berlaku sama ada dengan negeri-negeri jiran atau dengan raja-raja kecil dalam negeri Kelantan. Dan setelah sekian lama memerintah, maka pada tahun 1721 Masihi, baginda Raja Umar telah mangkat kerana sakit tua. Menurut kelaziman adat raja-raja, seorang pengganti raja haruslah dipilih dan diisytiharkan kepada rakyat jelata sebelum jenazah raja yang mangkat itu dikebumikan. Berdasarkan kelaziman ini, maka kerabat-kerabat raja dan orang-orang besar negeri telah berhimpun mengadakan sidang mesyuarat tergempar dan pada akhirnya satu persetujuan sebulat suara telah tercapai untuk mengangkat Long Bahar, yakni menantu almarhum baginda Raja Umar, menjadi raja memerintah negeri Kelantan. Kemudian pelantikan itu telah diisytiharkan kepada seluruh rakyat jelata. Setelah itu, barulah jenazah almarhum Raja Umar dimakamkan mengikut adat kebesaran raja-raja. Sejak itu, Long Bahar bersama-sama keluarganya telah berpindah dari istana Seneng dan bersemayam di Jambal, iaitu pusat pemerintahan kerajaan Kelantan di zaman itu. Baginda telah memerintah dengan adil dan menjadikan rakyat negeri Kelantan bertambah aman dan makmur. Putera baginda yang bernama Long Sulaiman telah beroleh dua orang puteri dan seorang putera, iaitu Tuan Dewi, Tuan Kembang dan Long Yunus. Tuan Dewi, puteri Long Sulong yang tua itu telah berkahwin dengan Long Draman, raja yang memerintah kerajaan Bukit Jarum Legih, iaitu sebuah kerajaan di dalam takluk negeri Kelantan. Kota kerajaan ini bernama Kota Pasir Mas. Setelah 13 tahun Long Bahar menjadi raja memerintah negeri Kelantan, maka pada tahun 1733, baginda telah mangkat kerana kegeringan tuanya. Kerabat-kerabat diraja dan orang besar negeri mengambil keputusan melantik Long Sulaiman, putera almarhum Long Bahar, sebagai raja negeri Kelantan. Dan pelantikan itu telah diisytiharkan kepada rakyat jelata. Jenazah almarhum Long Bahar telah dimakamkan di Gong Cipa yang terletak sebelah utara Lorong Gajah Mati, Kota Baru. Baginda Long Sulaiman memerintah negeri Kelantan dan bersemayam di Jambal selama 23 tahun.
pada tahun 1756, baginda telah mangkat akibat ditikam oleh menantu baginda Long Draman Raja Bukit Jarum Legih setelah berlaku satu perselisihan faham. Selepas kemangkatan baginda Long Sulaiman, maka Long Draman telah menggunakan kuat kuasanya dengan tidak mengendahkan kemahuan kerabat-kerabat diraja dan orang-orang besar negeri. Lalu melantik Long Pandak, putera Tuan Sulong, iaitu sepupu almarhum Long Sulaiman dan ipar kepada Long Draman sebagai raja yang memerintah negeri Kelantan. Jenazah almarhum Long Sulaiman dimakamkan di makam Gong Cepa. Dengan pelantikan baginda Long Pandak menjadi raja memerintah Kelantan, maka pusat pemerintahan negeri Kelantan telah berpindah dari Jembal ke Kubang Labu. Perubahan ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat jelata Jembal dan Sening yang setia kepada almarhum baginda Long Sulaiman. Mereka berhasrat supaya Long Yunus, putera almarhum Long Sulaiman, dilantik menjadi raja yang memerintah negeri Kelantan kerana beliau lebih berhak dari Long Pandak. Tetapi oleh sebab Long Yunus dewasa itu masih terlalu muda untuk memikul tugas memerintah negeri Kelantan, maka perasaan ini dapatlah dibendung untuk sementara waktu. Dan satu tindakan akan diambil apabila Long Yunus telah mencapai peringkat umur yang melayakkannya untuk memerintah negeri. Perasaan tidak puas hati rakyat Jembal dan Sening itu telah disedari oleh baginda Long Pandak. Dan untuk mententeramkan perasaan itu, baginda telah menggunakan langkah diplomasinya yang halus, iaitu dengan menjemput Long Yunus, anak sepupu baginda itu, supaya tinggal bersama-sama dengannya dan dipelihara sebagai anak angkat baginda kerana kebetulan baginda tidak mempunyai zuriat, sama ada putera atau puteri. Dengan langkah demikian, redalah perasaan rakyat Jamil, rakyat Jembal dan Sening kerana mereka berfikir bahawa peluang Long Yunus untuk menjadi raja masih lagi terbuka. Sebab baginda Long Pandak tidak mempunyai seorang putera pun untuk menjadi penggantinya. Pada suatu hari, Long Gafar, anak Raja Draman yang terletak di perbatasan negeri Perak, anak Raja Raman yang terletak di perbatasan negeri Perak itu iaitu sepupu kepada Engku Tengah, isteri baginda Long Pandak yang bergelar Engku Pasir Mas, telah berkunjung ke negeri Kelantan. Ketibaan Long Gafar untuk menziarahi sepupunya itu telah disambut oleh Long Pandak dengan satu jamuan yang besar di Istana Kubang Labu. Dan pada keesokan harinya, Long Gafar dengan ditemani oleh Long Yunus telah berangkat pula ke kampung Gerong yang terletak di antara Sungai Pinang dan Kampung Laut dan menginap di rumah Tuan Mah, bonda sepupu kepada Long Yunus. Semasa orang kafir berada di istana, semasa Long Gafar berada di istana Kubang Labu, Engku Pasir Mas, permaisuri baginda Long Pandak, amat tertarik hati melihat sehelai kain cindai yang dipakai oleh Long Gafar sebagai bengkongnya. Dan Engku Pasir Mas hendak menenunkan kain seperti itu supaya dapat dipakai oleh suaminya baginda Long Pandak. Engku Pasir Mas secara diam-diam telah memerintahkan dayangnya bernama Cik Wok supaya pergi menghadap Long Gafar di kampung Gerong untuk mempersembahkan hasratnya itu agar dapat meminjam kain cindai itu kerana hendak dibuat contoh. Hasrat Engku Pasir Mas itu telah dipenuhi Long Gafar. Setelah selesai lawatannya ke Kelantan, Long Gafar pun berangkat pulang ke Raman. Pada suatu hari, Engku Pasir Mas pun mulailah mencontohi kain cindai yang dipinjam dari Long Gafar sepupunya itu. Setelah siap, kain itu dicontohi lalu disangkut pada kil, yakni alat tenung, dan tinggallah kain cindai Long Gafar itu di situ. Setelah tiba waktu hampir maghrib, baginda Long Pandak telah berangkat ke istana dalam
ke istana dalam, dan di sana baginda terpandang kain cindai Long Gafar masih tersangkut di kil isterinya. Darah cemburu baginda telah berkecamuk secara mendadak. Baginda telah terburu-buru mengambil kesimpulan bahawa Engku Pasir Mas, isterinya, telah melakukan hubungan sulit dengan Long Gafar. Baginda tanpa memeriksa lebih jauh terus mencabut keris di pinggangnya lalu menikam Engku Pasir Mas dari rusuk kiri tembus ke kanan. Akibat dari tikaman yang ngeri itu, Engku Pasir Mas telah mangkat dengan serta-merta. Mayat Engku Pasir Mas diletakkan di atas belakang seekor gajah yang bernama Ning Mala, iaitu gajah persembahan Long Draman kepada baginda Long Pandak. Kemudian mayat itu diikat dengan kain cindai Long Gafar yang telah dibelah dua. Setelah itu, Long Pandak memerintah gembalanya membawa gajah Ning Mala itu menghadap Long Draman di negeri Bukit Jarum Legeh. Perjalanan gajah Ning Mala tiba di pintu kota Bukit Jarum Legeh di waktu selepas insyak, iaitu setelah pintu kota itu ditutup. Gajah Ning Mala telah bertempik dengan sekuat-kuatnya hingga terdengar kepada baginda Long Draman yang sedang berada di balainya. Baginda dengan segera dapat mengecam suara gajah Ning Mala itu lalu memerintah supaya pintu kota itu dibuka. Gajah Ning Mala terus masuk ke hadapan balai istana lalu menurunkan kaki depannya di hadapan baginda Long Draman. Baginda amat terkejut melihat mayat adiknya Engku Pasir Mas yang berlumuran darah terbujur di atas belakang Ning Mala itu, dan apabila baginda melihat kain cindai yang telah dibelah dua mengikat mayat itu, maka baginda pun mengerti bahawa peristiwa ngeri yang menimpa adindanya itu, Engku Pasir Mas itu, adalah dari gara-gara kain cindai. Setelah jenazah almarhumah Engku Pasir Mas dimakamkan dan disempurnakan mengikut adat diraja, maka Long Draman telah mengirim satu utusan kepada Long Gafar Draman supaya beliau segera berangkat ke Bukit Jarum Legeh untuk membincangkan suatu hal yang amat mustahak. Permintaan Long Draman itu telah dipenuhi oleh Long Gafar kerana terfikir olehnya bahawa kerajaan Bukit Jarum Legeh sedang dalam ancaman musuh. Oleh itu Long Gafar dengan segera berangkat ke sana bersama Hulu Balang dan pahlawan-pahlawannya. Setiba di kota Bukit Jarum, Long Gafar terus menghadap Long Draman. Dan alangkah terperanjatnya Long Gafar apabila baginda Long Draman menceritakan kepadanya peristiwa tragis yang menimpa adindanya itu, almarhumah Engku Pasir Mas. Dan baginda juga telah menerangkan kepada Long Gafar hal kain cindai yang telah dibelah dua dan dijadikan tali pengikat mayat almarhumah itu. Di sini fahamlah Long Gafar bahawa Engku Pasir Mas telah menjadi korban dari angkara cemburu buta baginda Long Pandak. Tindakan Long Pandak yang terburu-buru dan tanpa usul periksa itu telah menimbulkan kemurkaan yang meluap pada Long Gafar. Dengan segera ia memohon kepada Long Draman supaya mengizinkannya membawa angkatan perang menyerang Kubang Labu untuk membayar hutang darah, dan beliau sendiri akan memimpin angkatan perang itu. Permintaan Long Gafar itu telah diperkenankan oleh Long Draman. Di istana Kubang Labu, baginda Long Pandak telah pun menduga bahawa kerajaan Bukit Jarum Legeh sudah tentu akan menghantar angkatannya untuk melanggar kota Kubang Labu. Oleh itu baginda dengan segera memerintah panglima-panglima, hulu balang dan pahlawannya supaya siap sedia untuk mempertahankan kota Kubang Labu dari serangan-serangan yang akan dilancarkan nanti oleh kerajaan Bukit Jarum Legeh. Apabila tiba masa dan saat baik ditunggu-tunggu itu, angkatan perang dari Bukit Jarum Legeh berangkat menuju kota Kubang Labu. Angkatan itu terdiri dari hulu balang dan pahlawan-pahlawan Legeh dan Raman yang dipimpin oleh Long Gafar sendiri. Setiba di Kampung Tendung, angkatan perang Long Gafar telah bertembung dengan angkatan pertahanan Kubang Labu dan satu peperangan yang dahsyat telah berlaku. Tetapi oleh kerana tekanan serangan angkatan Long Gafar lebih kuat, maka angkatan pertahanan Kubang Labu terpaksa berundur sambil mempertahankan serangan-serangan itu. Angkatan Long Gafar terus mara tanpa menghiraukan tentangan hebat dari pahlawan-pahlawan Kubang Labu.
Dan akhirnya mereka sampai ke pintu kota Kuban Labu dan Long Gafar tanpa membuang waktu lagi, terus masuk ke dalam kota, lalu naik kembali, lalu naik ke balai, dan di sana beliau bertemu dengan Long Pandak, sedang berdiri di atas balai istananya dengan keris terhunus untuk menunggu kedatangan Long Gafar. Long Gafar menegakkan badannya dan perlahan-lahan tampil ke depan, dan kini kedua orang raja itu yang berani itu telah sedang bertentangan mata, dan seluruh denyut wajah mereka membayangkan kegeraman dan kemarahan yang meluat-luat. Long Pandak mencabar, "Hai Gafar, kalau kamu mandi di kolam, sangkut kainmu di batang nipah, sedangkan harimau mati kutikam. Ini kan pula." Gafar berdebah. Long Gafar menjawab dengan tenang, "Sungguh aku mandi di kolam. Kaki Gafar atas mermaidani. Sungguh harimau mati kau tikam. Tetapi Gafar bertolang khorsani." Sebab baik sahaja habis jawapan Long Gafar, baginda Long Pandak pun meluru ke hadapan, menghayun tikaman yang bertubi-tubi ke arah Long Gafar. Dan Long Gafar terlompat dengan lincahnya ke kiri dan ke kanan menyalahkan tikaman baginda Long Pandak, seolah-olah kakinya tidak berjejak ke lantai lagi. Long Pandak kian bertambah marah bila melihat setiap tikaman yang telah digagalkan oleh Long Gafar. Baginda tidak berhenti-henti membuat percobaan baru, tetapi segala tikaman-tikaman itu telah dapat dielak oleh Long Gafar hingga menyebabkan Long Pandak termengah-mengah oleh terlalu penat. Melihat keadaan Long Pandak yang terhegeh-hegeh keletihan itu, Long Gafar tidak melepaskan peluang keemasan. Lalu baginda melancarkan satu tikaman maut di perut kiri Long Pandak hingga tembus ke kanan. Dan akibat tikaman yang bisa itu, Long Pandak terus jatuh dan mangkat dengan serta-merta di atas balai istananya. Dengan kemangkatan Long Pandak itu, peperangan Kuban Labu pun selesai dan Long Gafar mengisytiharkan kemenangannya dengan memerintah supaya semua orang besar Kuban Labu berkumpul dan mempersilakan Long Muhammad ke hadapan. Dan apabila seluruh orang-orang besar itu berkumpul di atas balai istana Kuban Labu dan keberangkatan Long Muhammad tiba, maka Long Gafar pun bertitah, "Ketahuilah sekalian yang hadir di balai ini, bahawa angkatan perang Bukit Jarum Legeh datang menyerang kota Kubang Labu ini bukanlah dengan maksud untuk menakluk kota Kubang Labu. Kedatangan kami adalah dititahkan oleh Long Draman untuk membayar hutang darah almarhumah Engku Pasir Mas, adinda baginda yang telah dibunuh dengan zalimnya oleh baginda Long Pandak yang tidak usul periksa itu. Sekarang hutang darah telah dibayar oleh baginda Long Pandak." Tangannya menunjukkan ke arah mayat Long Pandak yang terbaring berlumuran darah di balai istana. Dan dengan itu, tamatlah tugas angkatan perang Bukit Jarum Legeh yang dipimpin oleh Beta sendiri. Sekarang, tahta kerajaan Kuban Labu akan dipulangkan kepada waris yang berhak, iaitu adinda Long Muhammad. Dan kekanda harap adinda Long Muhammad memerintah kerajaan ini dengan adil dan saksama. Dan janganlah sekali-kali adinda menurut jejak langkah adinda Long Pandak. Jika harapan ini tidak adinda laksanakan, maka kami akan datang sekali lagi. Inilah saja pesanan dan amanah Beta. Setelah habis baginda Long Gafar memimpin amanahnya, baginda pun memerintahkan angkatan perang supaya berkumpul dan terus pulang ke Bukit Jarum Legeh. Saya ingat setakat itu dulu sejarah Kelantan dari zaman ke zaman. InsyaAllah di lain masa kita sambungkan lagi. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.